Okey, Assalamualaikum. InsyaAllah kita mulakan program kita hampir pukul 10.05 dan kita dah ada lebih kurang 50 lebih peserta ya yang bersama-sama kita pada hari ini. Okay, saya mulakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera dan salam sejahtera kepada semua peserta dan penonton pada ketika ini. Salam merdeka untuk semua. Belum terlambat untuk kita ucapkan selamat hari merdeka kepada semua kita. Okay, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak pengurusan PPPL dan PPBI dalam memberi kerjasama yang baik dalam penganjuran program webinar ini. Okay. Slot webinar ini bertajuk bicara teknologi instrumentasi makmal. Jadi tajuknya pun pertama kali kita adakan program sebegini mengenengahkan para teknologis yang berada di makmal UMT. Okay. Dan mengikut perancangan kita, program ini akan diadakan secara bersiri dengan pelbagai kemahiran yang dimiliki oleh staf makmal kita akan tonjolkan. Jadi memang objektif utama program ini ialah untuk memperlihatkan kepada semua pihak, sama ada pihak dalam UMT ataupun luar UMT, tentang keupayaan tinggi yang dimiliki oleh staf makmal ketika ini. Jadi keupayaan individu ini boleh kita manfaatkan untuk membangunkan bakat-bakat lain yang ada di UMT dalam bidang ini. Ia juga memberi keyakinan kepada pihak luar seperti industri dan komuniti setempat dalam menjalinkan pelbagai kerjasama dengan pihak UMT. Okay. Kalau dulu kita sentiasa menganggap staf makmal ni sebagai player di belakang tabir. Tapi mulai sekarang kita akan memperlihatkan hero dan heroin sebenar yang menyumbang kepada pelbagai aktiviti pendidikan dan juga pembangunan di UMT. Dan saya yakin ya, di luar sana masih ada ramai lagi hero dan heroin makmal yang belum kita perlihatkan keupayaan mereka. InsyaAllah mereka akan mendapat peluang-peluang ini. Okay. Tanpa melengahkan masa, saya mengucapkan selamat datang kepada seorang teknologis instrumentasi makmal pada kali ini yang sudi hadir pada program kita, iaitu Puan Nur Atiyah binti Muhammad. Assalamualaikum Puan Nur Atiyah. Waalaikumsalam. Selamat datang ke program Bicara Teknologi Makmal Siri 1. Terima kasih saya ucapkan. Okay. Seperti yang kita sedia maklum, beliau akan membicarakan tentang topik gas kromatografi mengenali setelah terpisah. Okay. Jadi sebelum kita memulakan program buat bicara ataupun bicara webinar pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan dulu siapakah penceramah kita pada hari ini. Okay. Beliau diberi nama Nur Atiyah binti Muhammad, lahir pada tahun 1987. Okay. Tarikh sebenar saya tak beritahu je, tahun 1987, dan masing-masing kiralah sendiri umurnya berapa. Okay. Dan mula berkhidmat di UMT pada tahun 2014, ditempatkan di Mama Berpusat, dan beliau mendapat pendidikan dalam bidang Bachelor of Science dalam bidang Applied Chemistry daripada UiTM. Dan selepas itu beliau melanjutkan pengajian dalam bidang master dalam Master Environment di UPM. Okay. Dan kalau ikut pengalaman beliau mengendalikan alat gas kromatografi ini, beliau telah lebih 7 tahun mengendalikan peralatan ini, dan saya kira beliau sudah mahir mengendalikannya. Dan di samping itu juga beliau berupaya mengendalikan peralatan-peralatan lain seperti ion kromatografi, GCMS dan juga UVV spectrophotometer. Dan beliau ini sebenarnya telah mendapat banyak latihan teknikal berkaitan dengan GCMS dari dalam negara, dan beliau juga banyak terlibat dengan analisis sampel bersama pelajar, pensyarah, penyelidik, dan beliau juga banyak terlibat dengan aktiviti pengendalian sampel bersama dengan konsultan luar. Okay, jadi saya rasa memang beliau seorang yang sangat layaklah untuk berbicara tentang gas kromatografi pada hari ini. Jadi sebelum bicara ini diteruskan oleh Puan Nur Atiyah,
saya mengalung-alungkan penyertaan staf makmal seperti pembantu makmal, penolong pegawai sains dan juga pegawai sains, serta kepada staf akademik. Kita tengok ada juga staf akademik yang masuk, alhamdulillah. Juga kepada pelajar-pelajar yang berminat, terutamanya pelajar-pelajar postgraduate. Penyertaan daripada staf UMT akan dikira sebagai jam latihan oleh PPBI. Okay, manakala penyertaan oleh pelajar akan diberikan sijil penyertaan. Okay, tapi jangan lupa, mohon supaya semua peserta untuk mengisi form kehadiran yang akan dipaparkan di ruangan chat nanti. Okay, jadi dimaklumkan juga oleh Puan Nur Atiyah, beberapa hadiah telah disediakan untuk peserta yang berjaya menjawab soalan kuis. Saya pun tak pasti apakah hadiah yang akan diberikan. Okay. Mungkin juga sebuah kereta ataupun sebuah rumah. Okay, jadi saya harap kita tunggulah apakah hadiah yang akan diumumkan nanti, dan kita mohon kepada peserta yang berjaya menjawab soalan kuis nanti akan menghubungi kita lah. Okay. Dan tanpa membuang masa, saya serahkan program ini kepada Puan Atiyah dengan persoalan daripada saya, apakah yang tersirat di sebalik tajuk yang agak bersastra itu, iaitu gas kromatografi mengenali setelah terpisah. Dipersilakan, Puan. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Asrul Azani bin Mahmud. So, saya share dulu saya punya slide. Okay. Pagi ini saya akan berkongsilah sedikit ilmu berkaitan dengan kromatografi ini. So, saya percaya bahawa mungkin sebahagian daripada peserta ini pernah mempelajari teori atau pernah mengendalikan peralatan yang melibatkan kromatografi ini. So, tajuk hari ini ialah gas kromatografi mengenali setelah terpisah. Okay. Secara lumrah kehidupan manusia, kita sebenarnya akan kenal seseorang tu melalui sebuah pertemuan. Okey, bagi kromatografi ini dia adalah sebaliknya. Saya bagi contoh yang mungkin selalu orang buatlah. So contohnya, saya rasa semua orang pernah pergi ke stesen minyak. Bila kita berada di stesen minyak tu, kita akan nampak banyak bahan bakar yang berada di sana untuk diisi dalam kenderaan lah. So persoalan saya yang pertama ialah, adakah macam sahabat-sahabat saya ni pernah mengetahui warna-warna bahan bakar tersebut? Okay. Saya mengandaikan situasi apabila saya membeli bahan bakar seperti contoh petrol, diesel dengan minyak tanah. So, saya mengisi bahan bakar tersebut di dalam sebuah sebotol air mineral lah. Tapi malangnya terlupa untuk melabelkannya. So, saya membawa pulang bahan bakar tersebut kepada sahabat saya akan bagi kepada sahabat saya dan untuk diisi ke dalam tangki minyak motor dia. So, adakah seseorang itu akan tahu apa bahan bakar yang saya bawa balik tu? So, adakah dia boleh mengisi mungkin ke semua minyak yang saya bawa balik tu? So, untuk membezakannya, mungkin kita boleh bezakan melalui warna. Saya mengandaikan untuk secara lebih tepat kita mengetahui setahu So ini adalah warna bahan bakar tersebut. Apabila kita menggunakan teknik kromatografi, kita dapat mengenali bahan tersebut secara kimianya. Seperti contoh kalau kata macam petrol atau dikenali sebagai gasoline, dia punya bentuk kromatogram yang kita dapat melalui kromatografi ini adalah seperti inilah, sebab dia punya karbon tu agak rendah. So untuk kerosene juga dikenali sebagai paraffin.
So bentuk dia macam ni. So dari situ kita akan mengenali sesuatu bahan itu selepas ia terpisah. So itu adalah teknik kromatografi yang sebenar. Okay. So apa sebenarnya kromatografi? Kromatografi dia adalah gabungan dua perkataan Greek yang membawa maksud kromato iaitu warna, grafin itu adalah untuk menulis. Kromatografi ini adalah sebuah keluarga besar. Ia biasanya akan digunakan di makmal lah sebagai teknik untuk memisahkan sesuatu campuran. Okay. Sebenarnya kromatografi ini, teknik ini telah dicipta oleh seorang ahli botani Rusia yang bernama Mikhail. Dia telah mencipta satu kolom kromatografi pada tahun 1906 semasa dia mengkaji pigmen tumbuhan. So pada masa tu, so ini adalah dia punya kolom yang diciptakan. So dia telah membuat, biasanya kalau untuk sesuatu analisa tu dia akan bermula daripada persampelan lah. Persampelan, lepas itu dia akan buat sample preparation. So semasa sample preparation tu dia akan mengekstrak bahan yang dia ingin analisakan. So dia punya dia punya bahan ekstraknya ialah tumbuhan lah sebab masa tu dia mengkaji tumbuhan. Dia mencampurkan bahan ekstraknya kepada ether dan etanol di mana ether dan etanol ini bertindak sebagai mobile phase. So masuk ke dalam kolom ciptaan dia yang mengandungi kalsium karbonat yang bertindak sebagai stationary phase. So proses pemisahan telah berlaku apabila molekul yang lebih larut di dalam mobile phase itu dia akan bergerak lebih pantas. Molekul yang tidak larut dalam mobile phase dia akan bergerak lebih lambatlah. So sebab itu berlakunya pemisahan di antara bahan-bahan di dalam suatu campuran tersebut. Prinsip kromatografi ni dia senang je. Dia adalah pemisahan sesuatu bahan di antara dua fasa. Sebut je kromatografi dia akan ada dua fasa ini. Fasa yang pertama ialah mobile phase iaitu fasa bergerak di mana fasa ini akan membawa sampel dalam kromatografi itu dan satu fasa lagi ialah fasa stationary phase. Okay. Fasa stationary phase atau dikenali sebagai fasa tetap. Dia adalah satu fasa yang memegang material untuk proses pemisahan kromatografi itu. Okay, secara amnya kalau kata kita punya mobile phase yang kita gunakan itu adalah gas, kita sebut sebagai gas kromatografi. Seandainya kita punya mobile phase tu ialah liquid, kita panggil sebagai liquid kromatografi. Okay. Untuk prinsip kromatografi yang paling penting juga dia adalah seperti light dissolve light. Apa sebenarnya dikatakan light dissolve light ni? So untuk light dissolve light ni seandainya kalau kata kita punya sampel tu adalah sampel hydrocarbon. So kita tahu hydrocarbon tu adalah non-polar. So kita extract menggunakan non-polar solvent. So kita akan analyze menggunakan non-polar stationary phase. Okay. Sebaliknya kalau kata kita punya sampel tu adalah polar, so kita akan gunakan polar solvent dan kita akan gunakan polar stationary phase. Dia kalau macam ada perbezaan antara ketiga-tiganya, pemisahan itu masih boleh berlaku, cuma peak yang kita akan dapat tu mungkin tak berapa cantik lah.
So untuk yang gambar sebelah ni, okay, contohnya sampel yang kita ada tu selepas di extract, kita akan inject lah, kita akan masuk dekat injection port ni. So dekat sini memainkan peranan penting untuk kemasukkan sampel tu. So apabila dia memasuki kolom, bahan tersebut akan membahagi kepada interaksi masing-masing. Okay, seandainya bahan tersebut dia lebih suka kepada stationary phase, dia akan keluar lambat seperti yang warna biru ni. Okay. Seandainya bahan tersebut dia suka kepada mobile phase, dia akan cepat keluar. So apabila sampai di bahagian detector ni, bahan tersebut akan akan mengeluarkan peak lah. Peak yang pertama dan peak yang kedua. Kalau ada beberapa peak, so akan ada beberapa, kalau ada beberapa bahan, dia akan ada beberapa peak lah. Okay. Untuk aplikasi kromatografi, biasanya kita akan gunakan untuk pemisahan amino acid, protein dengan karbohidrat. So kita juga boleh menggunakan teknik ini untuk analisa forensik hormon, vitamin atau seperti pesticide. Okay, sebelum saya rasa masa PKP dahulu mungkin kita pernah dengar viral tentang baby nanas ini. So saya rasa saya pun pernah membeli baby nanas ni. So memang agak sedap, tapi ada kemungkinan pada masa itu keluar berita yang mengandungi, dia mengatakan baby nanas ni tidak selamat lah sebab dia mengandungi residu pesticide tu. So KKM telah membuat pemantauan tentang baby nanas ini. Okay. So untuk analisa yang telah dijalankan, dia menggunakan teknik kromatografi ini. Okay. Sebenarnya kromatografi ini adalah sebuah keluarga yang besar. So dia boleh dikelaskan mengikut dua cara, iaitu yang pertama ialah interaksi antara sampel dengan stationary phase. So kat sini kita boleh nampak beberapa adik-beradik kromatografi lah. Mungkin saya akan terangkan secara ringkas untuk kromatografi ini. Dan yang kedua ialah dia boleh dikelaskan secara sifat stationary phase tersebut. So yang pertama ialah kita boleh kategoriskan sebagai planar. So planar ini merujuk kepada satu satah ataupun satu permukaan yang rata. Okay. Atau yang kedua kita boleh klasifikasikan melalui dia adalah bentuk kolom di mana stationary phase tu berada di dalam tube. Okay. Untuk planar, okay, kira ni anak perempuan dia. Untuk planar dia ada dua jenis, iaitu paper chromatography dan thin layer chromatography. Okay. Untuk paper chromatography ini, kita biasa akan buat menggunakan kertas lah. Kertas tu adalah dia punya stationary phase ialah selulose. Okay, di mana untuk kromatografi ini sampel akan dititikkan pada hujung kertas tersebut, dan di dalam bika ini kita akan letakkan solvent ataupun water, air. So kita akan pinkan dekat sini. Apabila kertas itu terkena pada air, so air itu akan menyerap naik. So dari situ akan berlakunya suatu pemisahan bahan-bahan yang ada dalam sampel tersebut. Okay. Untuk thin layer chromatography,
Okay, dia punya prinsip sama dengan paper kromatografi. So perbezaannya adalah dia punya adsorbent. Dia menggunakan adsorbent pada permukaan ni seperti silika gel, aluminium oxide atau cellulose immobilized lah. So sama dia akan naik ke atas. So kita akan view TLC ni, plate ni di bawah UV lamp. So kita akan nampak pergerakan bahan itu naik ke atas. Okay. Okay, ni adalah kolom kromatografi. So untuk kolom kromatografi dia ada beberapa adik-beradiknya. So sebagai contoh yang pertama ialah adsorption kromatografi. Okay. Di sini untuk kolom separation itu berlaku di dalam sebuah tube. So untuk tube ni kita isi dengan stationary phase dan kita akan masukkan kita punya mixture sampel tersebut bersama dengan solvent. So solvent ini akan membawa fungsi sebagai carrier lah. Dia akan membawa sampel tu turun ke bawah dan apabila dia melalui stationary phase ni, pemisahan akan berlaku. So ia akan bergantung kepada bilangan bahan itu, berapa banyak bahan itu, so kita boleh buat collection. Untuk buat collection tersebut ia dinamakan fractionation. So ini adalah gambaran adsorption kromatografi tersebut. Okay. Untuk ion exchange kromatografi, okay, basically dia memang dalam tube juga. So stationary phase yang dimasukkan ke dalam tube ini adalah ion resin exchanger. Okay. Saya bagi contoh sebagai ni sampel sebagai protein. Okay. Protein ada positive charge dengan negative charge sampel. So kalau katakan kita nak collect untuk negative charge, so kita masukkan resin ni negative charge resin. So apabila sampel dimasukkan ke dalam tube ni, yang mana positif akan attract pada negative charge bit ni. So yang negatif sampel tu akan keluar secara terus. Basically untuk resin ni kita akan boleh ubah dia punya sifat tu dengan mengubah pH resin ini. So kalau macam kita increase mungkin dia akan jadi negatif macam tu. So next ialah size exclusion chromatography. So di mana dekat dalam tube ini kita isi dengan cross-linked polymer atau yang porous lah. So untuk sampel yang biasa kita ada, mungkin ada saiz kecil, saiz besar. Okay. Pengasingan saiz kecil dan besar ni berlaku apabila kita masukkan sampel ke dalam kolom kita. Sampel yang bersaiz kecil dia akan trap pada liang-liang yang ada pada stationary phase tersebut. Okay. Manakala yang besar tu dia akan terus turun dan kita boleh buat collection untuk yang besar. So yang kecil ini akan keluar, mungkin dia akan ambil masa sikit lah. So akan berlaku pemisahan bahan-bahan tersebut. Okay. Affinity chromatography ini, okay, untuk next chromatography affinity. So untuk yang ni kita akan letakkan dalam tube tersebut ligand lah. Stationary phase tu ada ligand. So ligand ni ialah dia agak spesifik kepada dia punya target analyte. Seperti contoh yang ni bentuk segi 6. So dia akan capture bentuk yang segi 6 sahaja. So katakanlah ada yang bentuk-bentuk lain, so dia akan turun dahulu. Okay.
yang mana terlekat dia punya target analyte ni akan di-elute menggunakan perubahan pH tersebut. So mungkin kita akan increase pH, so dia akan elute yang mana kita punya target compound kita. Okay. Seterusnya ialah kolom HPLC. So ini adalah configuration untuk HPLC. Kita boleh tengok dekat HPLC ni dia menggunakan mobile phase buffer solvent lah. So yang ni kita akan main dengan polarity, perbezaan polarity. Dan pada sistem ini dia dilengkapi dengan pump. So pump ini membawa masuk solvent bersama dengan sampel tersebut. So apabila sampel itu masuk ke dalam kolom, pemisahan akan berlaku di sini. So bahan-bahan itu akan di-detect pada detektor. So akan mengeluarkan chromatogram pada isi yang ada lah. Okay. Yang terakhir mungkin dia punya adik-beradik yang paling terakhir ialah gas chromatography. So dekat sini kita boleh lihat dia punya mobile phase yang kita gunakan ialah gas. So gas ni sebagai carrier atau pembawa sampel tersebut. So pada gas ni kita ada flow controller. So dia akan menjalankan fungsi untuk mengawal flow rate carrier gas tersebut dan sampel akan diinjek pada injector port. So ini adalah kolom. Kolomnya biasa berbentuk spiral lah untuk menjimatkan ruang yang ada. So dekat sini akan berlaku pemisahan sesuatu bahan tersebut dan dia akan detect pada detektor dan mengeluarkan signal yang ada. So tu adalah pengenalan untuk kromatografi lah. Okey, terima kasih Puan Atiyah untuk kupasan awal berkaitan dengan kromatografi ataupun teknik pemisahan lah yang ada di makmal. Okay. Jadi saya dimaklumkan bahawa beliau akan mengemukakan dua soalan kuis ya. Dua soalan kuis berkaitan dengan teori tersebut dan kita memang mempersilakan kepada semua peserta untuk menjawab dan tulis jawapan tu di ruangan chat dan kita akan memilih peserta yang berjaya menjawab tu berdasarkan siapa cepat jawab dia yang menang lah. Okay, jadi saya persilakan kepada Puan Atiyah untuk beri 1-2 soalan kuis kepada peserta. Okay, dan dipersilakan. Okay, soalan saya yang pertama, okay, apa fungsi mobile phase dan stationary phase? Okay, kalau siapa yang boleh jawab mungkin boleh jawab pada ruangan chat. Dan soalan kedua saya, bagaimana kromatografi itu boleh dikelaskan? Cik Saino ada menjawab dah tu untuk mengenal compound. Okay, soalan pertama, apa fungsi mobile phase dan stationary phase? Yang kedua, bagaimana kromatografi itu boleh dikelaskan?
Okey. Ada dah kira jawapan yang betul Puan Atia? Okey, nombor 2 tu ada yang betul. Puan Zarimah. Puan Puan Zarimah. Zarimah. Boleh ikhtiar sebagai pemenang ke? Saya rasa boleh kot yang untuk soalan yang kedua tu. Soalan pertama masih belum ada jawapan yang tepat. Okey, soalan kedua kita tutup lah maknanya. Dah sebab dah ada pemenang. Ada soalan nombor 1, Norwini. Ya. Dr. Norwini ke? Norwini. So untuk jawapan 1 semua ada jawapan yang tepat lah. Okey. Jadi jawapan yang Saya pertama jawapan apa? Mungkin Puan Atia boleh apa ni maklumkan pada audiens daripada soalan pertama tu apa jawapan dia dan soalan kedua tu apa jawapan dia. Okey, untuk soalan pertama, fungsi mobile face tu adalah untuk membawa sampel lah atau membawa bahan. Stationary face bertindak sebagai tempat berlakunya pemisahan tersebut. So Dr. Nawini memang bagi jawapan yang tepat. Untuk soalan kedua yang saya berikan tu, bagaimana kromatografi boleh dikelaskan? Okey, kromatografi boleh dikelaskan melalui yang pertama ialah interaksi sampel dengan stationary phase lah, ataupun yang kedua melalui sifat stationary phase tersebut. So Puan Zarimah menjawab dengan tepat untuk soalan nombor 2. So mungkin mohon kepada yang jawab betul boleh WhatsApp pada Encik Nik Hafiz dekat nombor yang tertera tu. Okey. Jadi tahniah kepada pemenang. Kita ada lagi kuis, jangan risau peserta yang lain insya-Allah. Mungkin ada hadiah lebih besar lagi lepas pada ni. Okey, jadi sambil-sambil kita bersantai lah kita teruskan dengan segmen kedua. Kita persilakan Puan Atia untuk menyambung webinar ini. Dipersilakan Puan Atia. Loading lah. Alright. So hari ini saya akan spesifik lah kepada gas kromatografi setelah kita kenal beberapa adik-beradik kromatografi yang ada pada awal sesi tersebut. So gas kromatografi dia digunakan untuk memisahkan bahan yang mudah meruap ataupun terbitan bahan daripada yang tidak meruap. So kenapa kita pilih GC sebenarnya? So GC ni kita gunakan kerana dia pantas, cepat. Dia punya short analysis time. So dia ada banyak pilihan stationary phase. Stationary phase ini adalah merujuk kepada kolom lah. So kita ada kolom dekat pasaran tu, kolom polar, non-polar, intermediate polar, so semua ada. Cuma atas pilihan kos masing-masing lah untuk membeli pilihan kolom tersebut. So ketiga mungkin GC ni dia ada banyak detektor. So contoh detektor yang selalu diguna pakai ialah GCFID, MASPEC, TCD, ECD yang tu bergantung kepada jenis analisis yang kita akan jalankan. So dia juga sangat mudah dioperasikan. So seperti dalam gambar ni yang saya terangkan sebelum ni, kita akan gunakan gas. So sampel akan masuk dekat injector dan dia akan dekat injector ni ada satu pemanasan lah. So once sampel itu masuk, dia akan dipanaskan pada injector port ni. So sampel itu akan bertukar menjadi vapor. So vapor sampel tu akan masuk ke dalam kolom. So dekat kolom ni kita akan set pada suhu yang tinggi. So tinggi, dia akan berlaku pemisahan
bahan tersebut. So apabila bahan-bahan tersebut dipisahkan, dia akan melalui detektor di mana bahan tersebut dia akan dibakar dan mengeluarkan ion-ion lah. So dia akan mengira signal tersebut dan ditukar kepada kromatogram. So kita akan boleh tengoklah yang mana lebih ringan. Bahan yang lebih ringan dia akan keluar terlebih dahulu. Sifat untuk di sini yang ringan keluar dulu, yang berat keluar kemudian. So data ini akan diproseslah sebagai kromatogram. Kita punya objek kita ingin detect individual analyte ataupun kita boleh compare dengan standard ni. So kita ada sampel, kita ada standard. So kita nak tahu berapa amount sampel bahan A di dalamnya. So dekat sini apa yang saya ceritakan sebelum ni, sampel akan masuk dekat injector pod. So injector pod ni bertindak sebagai untuk introduce sampel. Dekat sini kita akan set contoh kalau kita punya sampel adalah 70 degree C untuk boiling point. So kita kena set dekat injector pod ni 100 degree. So barulah dia akan jadi vapor. So seandainya kalau kita punya sampel 70, kita set kat sini 50, dia akan keluar peak, cuma dia akan keluar peak yang sangat broad lah, tak cantik. Kita nak peak kita tu peak yang very sharp dan cantik dan well separated lah. So apabila dia telah menjadi vapor, dia akan berpisah antara satu sama lain pada kolom yang dipanaskan. So hujungnya ada detektor, signal kita akan nampak sebagai peak area. So basically kita akan run standard, kita akan run sample. So ini adalah contoh kromatogram yang kita perolehi daripada gas kromatografi. So biasanya kita mesti membandingkan sampel kita dengan standard. Seandainya kalau kita pakai GC yang lebih advance dia punya detektor seperti MS, kita boleh refer pada library. Kalau macam GC FID, kita perlukan standard untuk dirujuk atau dibandingkan. Okay. Sebenarnya GC ada limitation dia. Tak semua sampel boleh dianalisis dan sebahagiannya boleh dianalisa menggunakan GC. Depends pada model GC, dia ada setting yang tertentu. Seperti contoh kalau untuk di makmal berpusat kita gunakan model Shimadzu di mana dia punya maximum temperature yang telah set up pada alat tersebut, injection pod, column oven, detector, dia punya temper max ialah 450. So mana-mana compound yang boleh vaporize sehingga 450 dia boleh dianalisa menggunakan GC ni. So selain daripada itu sampel hendaklah volatile, dia tak dikompos pada suhu yang tinggi dan sampel tersebut hendaklah rendah atau kecil dia punya molecular weight. Okay, kalau yang berat tu dia agak sukar untuk dipisahkan menggunakan gas kromatografi ni. So antara bahan yang mungkin tak boleh lah, saya rasa mungkin sangat-sangat tak boleh. Compound yang tak boleh vaporize walaupun dia punya molecular weight rendah seperti inorganic metal, ion atau salt lah. Ataupun kita ada sampel yang terlalu reaktif. So yang ni kita memang tak boleh run menggunakan GC. Ataupun compound tersebut mempunyai high absorption properties. Okay, compound ni saya refer kepada contoh dia sangat-sangat
melekat pada kolom tersebut. So dia susah, bila dia masuk tu dia akan susah untuk separate. So kita akan gagal lah untuk melakukan proses pemisahan tersebut. So yang ni memang tidak digalakkan. Ataupun kita mempunyai sampel yang kita sukar untuk dapatkan dia punya standard pun, kita tidak digalakkan untuk menggunakan GC tersebut. Okay. Untuk komponen utama di dalam GC tersebut ada lima bahagian lah. Yang pertama ialah flow controller, jadi untuk mengawal flow rate gas lah. Injection port kat sini akan berlaku vaporization sample atau solvent kat sini. So column adalah jantung kepada sistem ini. So kat sini akan berlaku pemisahan bahan. Kalau kita ada GC tak ada kolom, tak guna juga. So kena beli kolom. So detector dia akan detect lah separated compound dan signal akan dikeluarkan melalui data processor ni. Okay. Untuk instrumentasi, gas penting sebagai carrier dan fuel gas. Dia ada dua jenis. Satu carrier gas, yang ni ialah untuk membawa sampel atau solvent ataupun standard lah. Dan yang kedua ialah fuel gas. Fuel gas ni dia guna pada detector untuk berlaku pembakaran kat situ. So ada dua cara kita boleh set flow rate gas. Yang pertama ialah menggunakan secara manual. Okay, dekat silinder gas tu biasanya memang ada dia punya valve lah. Valve tu kita akan buka, biasanya setting untuk valve tu dalam 75 hingga 100 lebih, 120. So tinggi daripada tu dia mungkin akan merosakkan sistem GC. Dia tak boleh terlalu laju ataupun terlalu perlahan. Kalau terlalu perlahan kita punya separation tak cantik. Ataupun kita boleh control menggunakan electronic flow control, APC atau AFC. Yang ni biasa kita akan setting pada software GC tersebut. Okay. Ini adalah pilihan-pilihan gas yang ada. So basically untuk carrier gas kita boleh gunakan helium argon. So yang lain-lain seperti air, hidrogen, nitrogen, oksigen ni untuk pembakaran lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang menggunakan hidrogen sebagai carrier gas. So depends pada detector tu, kita akan membuat pilihan gas-gas tersebut. Okay. Gas digunakan sebagai mobile phase, dikenali sebagai carrier gas. Properties, ciri-ciri yang perlu ada untuk carrier gas ni, dia hendaklah lengai. Dia tak akan bertindak balas dengan sampel. Dia hendaklah pure lah, tinggi purity. Okay. Kadang-kadang GC ni dia akan attach dengan gas trap untuk membuang kontaminan. Kalau macam tak pure, dia akan merosakkan kolom punya shelf life lah. So gas juga perlu murah. Biasa memang orang pilih untuk murah lah, takkanlah beli mahal kan. So detective capability. Pilihan gas ni juga bergantung kepada jenis analisis, detector yang digunakan, keberadaan. Okay, contoh kalau kita tengok jurnal dia menggunakan argon. So dekat Terengganu ni, dekat UMT ni, kita tak ada supplier yang boleh membekal argon tu. So tak boleh juga menggunakan gas argon tu. So kita kena pilih gas yang ada di tempat lokasi kita lah. Ataupun yang keempat ialah kita juga tengok pada kos gas tersebut. Lagi tinggi purity gas, dia akan memanjangkan column life.
dan dia akan meningkatkan detector sensitivity. Itu adalah penting. Untuk injection point, kadang-kadang kita mempunyai beberapa bentuk sampel. Bukan kita katakan kita punya sampel tu dalam liquid saja. Ada juga sampel yang berbentuk mungkin gas, mungkin solid, mungkin ada matrix. So seperti contoh, basically yang paling normal kita akan extract sesuatu sampel tu dan kita akan dissolve dalam sesuatu solvent lah. So yang tu dalam bentuk liquid. So untuk sampel liquid, kita akan gunakan micro shrink. So untuk mode ni, micro shrink kita boleh inject melalui secara manual ataupun secara auto injector. Dekat magma berpusat, untuk magma berpusat kita memang ada auto injector lah. So untuk auto injector ni kita boleh overnight sampel kita sepanjang malam tu. Sebahagian daripada sampel tu mungkin dalam jenis gas. Biasanya kat sini contoh power plant. Power plant contoh dekat Petronas, dia akan menggunakan teknik sampling gas tu menggunakan gas bomb atau gas chamber. So apabila setelah dibuat persampelan, gas bomb ni akan direct plug dekat GC tu. So kita akan analyse lah gas sampel tersebut. Okay. Ataupun ada juga sampel dalam bentuk solid. So untuk solid sample, basically kita akan gunakan pyrolyzer lah. Cuma kalau kat UMT saya rasa mungkin tak ada kot yang pyrolyzer. Dan ada juga macam pelajar-pelajar yang sebelum ni yang pernah menggunakan GC di magma pusat ni, dia membuat penyelidikan untuk sampel yang ada complicated matrix. So dia menggunakan teknik headspace SPMA iaitu solid phase micro extraction. Dulu saya pernah menggunakan SPMA ini untuk analisis bahan aktif di dalam kulit kayu manis. So ni biasanya kita akan dissolve kita punya sampel tu ke dalam solvent. So solvent tu akan dipanaskan. So bila dipanaskan, dia punya vapor tu akan naik dan melekat pada SPME fiber ni. So SPME ni akan diinject kepada GC tersebut. So purpose injection point ni, kita kena pastikan sampel kita tu boleh masuk dalam keadaan repeatable dengan reproducible. Sebab kadang-kadang kalau kita inject, kalau kita tak pasti, kita inject yang first tu sikit, yang banyak kemudian tu banyak. So macam tak jadi juga. Okay. Next ialah dekat injection point ni, dia ada beberapa mode lah. Okay. Basically kita akan guna dekat sini, kita akan ada dua cara. Yang pertama ialah split injection. Yang second ialah splitless. Untuk yang on column injection ni jarang-jarang berlaku. Okay, kalau untuk split injection dia sesuai untuk sampel yang high concentration, sampel yang kotor, ataupun kita ada sampel contoh 200 ppm. So kita nak inject direct tanpa dilute kat luar. So kita boleh gunakan injection split mode ni. So di mana dekat mode ni, inlet yang masuk tinggi. So dia akan inject satu portion saja dan baki 100 ni akan diinject keluar. So ni adalah split ratio seperti 1/100. Untuk splitless, kita akan gunakan mode ni sebagai contoh sampel yang trace analysis lah, yang very low concentration. So kita akan gunakan
mode ni, di mana semua keseluruhan sampel ni akan masuk ke dalam injection port. So yang ni agak jarang digunakan, sampel akan masuk ke dalam kolom secara direct. So kita boleh lihat ini adalah contoh split dengan splitless. Motion masuk 104. So sampel cuma masuk 1 mil per min. So yang selebihnya akan di vent keluar lah. Untuk splitless, sampel dimasukkan dan keseluruhan sampel itu masuk ke dalam kolom. Ini adalah jenis splitless. Okay. Untuk split dengan splitless mode ni, kalau dia sebenarnya mengambil fungsi liner juga. Untuk liner split liner boleh digunakan untuk split dan splitlet mode. Kalau kita gunakan splitless liner, kita cuma boleh gunakan splitless mode. Okay, next ialah kolom. Kolom ni di mana tempat berlakunya pemisahan bahan tersebut. So kita ada dua jenis kolom yang biasanya kita gunakan. Yang pertama ialah pack kolom, yang kedua adalah capillary kolom. So untuk dekat pasaran biasanya kita akan tengoklah dia punya thickness, inner diameter dan panjang kolom tersebut. So untuk capillary, kat dalam kolom tersebut dia ada stationary phase lah. Stationary phase mungkin dalam bentuk liquid ataupun solid yang disaluti liquid ataupun solid particle tersebut. Yang ni adalah macam 0.1 hingga 0.53 mm inner diameter ni dia punya kebiasaan yang digunakan lah. Ini rupa bentuk kolom tersebut. Yang hujung ialah yang hujung adalah glass column. Yang kedua adalah pack column. Pack column dia punya panjang tu agak pendek lah sikit. So capillary column ni dia punya panjang tu kemungkinan daripada 5 hingga 100 meter. Pada kebiasaan yang kita beli adalah panjang 30 meter. Sebab kalau kita gunakan kolom tu terlalu pendek, separation tu mungkin sukar berlaku. Okay, tak habis. Kalau kita gunakan terlalu panjang, contohnya 100 meter, dia akan menggunakan gas yang banyak. So, advantage untuk capillary column, sebab sekarang ni memang kita gunakan capillary, jarang guna pack column. Dia punya advantage, kita akan dapat high resolution lah. Kita punya analisis pun akan pendek. So, dia tahan dan stabil. So, ni adalah contoh chromatogram untuk pack column yang atas ni. So, nampak tak dia naik peak tapi dia tak well separated. So, dia seolah-olah dua peak yang bergabung. Dia tak sempat nak berpisah. Okay. Sekiranya kita menggantikan kolom tersebut kepada capillary column, so dia nampak terpisah cantik. Dua peak yang terpisah cantik. So yang ni biasanya kita akan buat optimization lah untuk mengurangkan masa dan mendapatkan peak yang naik begitu cantik. Okay. Ini adalah contoh pilihan kolom.
Okay. Basically kalau kata nak tengok kolom tu kadang-kadang dia ada banyak kod-kod dia. Kadang-kadang kita boleh klasifikasikan dia. Okay, contoh yang mana bernombor 0 hingga 30 iaitu adalah 6 pola kolom. Okay, contohnya equity 1, SLB 5, 5, 1, semua yang di bawah pada 30 tu kita boleh klasifikasikan sebagai 6 pola. 30 hingga 70 itu adalah kolom intermediate pola. So 70 ke atas tu adalah pola kolom. Untuk kebiasaan polarity kolom ni dia akan bau faktor jugalah. Kadang-kadang kita boleh lihat kolom yang polar biasanya dia punya temperature maksimum untuk kolom tersebut adalah di bawah 300. Dia jarang mempunyai ketahanan lebih daripada 300. Kalau kolom yang 6 polar tu dia boleh mencecah 360 seperti contoh SLB 5MSA. Okay. Kalau katakan kita banyak kolom dekat pasaran, so kita target kita punya analisis tu untuk essential oil. So kita boleh tengok recommendation untuk pembelian kolom tu mungkin equity 1, SLB 5, MS, yang ni adalah 6 pola. Kalau katakan kita punya sampel tu lebih kepada contoh FAME. So dekat sini apa ni? Tak nampak. SP2560. So yang ni adalah sesuai. Mungkin kita boleh membeli kolom tersebut. Sebab kadang-kadang kita akan inject bersama dengan standard. Okay. Untuk standard biasanya dia akan keluarkan certificate of analysis. Okay. Kadang-kadang apa yang kita gunakan mungkin berbeza daripada certificate tersebut. So tendensi bila kita menggunakan sesuatu standard tersebut untuk dibandingkan, okay, kita guna kolom contoh equity 170201. So dekat standard tu dia gunakan 2560. So bila kita buat perbezaan dia mungkin akan lain sikit. Kadang-kadang analyte tu dia akan switch antara satu sama lain. So agak sukar untuk kita bandingkan yang kita ada dengan set yang ditunjukkan. Okay. Dekat kolom kat situ ada pemanasan, iaitu kita ada oven. So oven tu kita akan set secara dua cara lah. Yang pertama secara isothermal di mana start daripada awal hingga akhir tu kita set sama suhunya. Seperti contoh kita set untuk analisa hidrokarbon kita set 200 selama 10 minit. Itu adalah isothermal. Atau kedua, untuk cara optimize-nya ialah kita menggunakan temperature programming analysis. Okay. Dekat tepi ni kita boleh tengok, okay, pada mulanya dia set pada suhu 60 degree C, dia hold selama 2 minit. Dan selepas itu dia membuat temperature ramp. Okay, setiap 1 minit dia akan naik 5 degree C. Sehingga runtime dia 25. So kat sini kita boleh nampaklah ada separation berlaku. Okay, kadang-kadang setelah kita dapat separation yang betul-betul terpisah, so kita akan buat optimization GC tersebutlah untuk memendekkan masa analisa. Kalau kata kita punya sampel satu mungkin tak ada masalah lah kot, kita run untuk 24 minit. Kalau kita punya sampel tu ada 100 minit, so kita mungkin cari alternatif untuk memendekkan masa sesuatu analisa tu. Masa yang pendek, semua sampel tu dia terpapar. So kat sini dia akan jimat lah. Contoh yang chromatogram yang terakhir ni 12 minit, so dia jimat separuh masa. So okay, kalau kata kita set isothermal temperature yang sangat rendah,
semua separate, tapi dekat belakang-belakang tu dia akan jadi broad peak. Okay, kalau kita set isothermal terlalu tinggi, so semua akan bercantum-cantum. Okay, contohnya kat sini kita ada sampel A, B, C, D. So A contohnya dia 60, B 70, C 80, D 90. So kita set injector port tu dan kita set oven tu pada suhu 150. So semua akan berkelompok keluar bersama-sama tanpa terpisah antara satu sama lain. Okay. Untuk optimize, cara terbaik ialah kita menggunakan programming temperature ni. Okay. Untuk part seterusnya ialah detector. So detector berfungsi untuk mengukur kehadiran amount bahan yang keluar daripada kolom tu. So biasanya kalau kita set pada final temperature column tu contoh 300, kita patut set temperature pada detector tinggi sedikit daripada final temperature column tu. So contoh, ini adalah contoh-contoh detector yang ada. Okay. Dekat makmal pusat kita ada FID dengan MS. So FID ni basically sampel yang hydrocarbon, sampel contoh film yang selalu dianalisa di sini. Untuk ECD biasanya kita akan run sampel seperti pesticide lah. FTP saya pun tak pasti sebab sebelum ni memang tak pernah menggunakan FTP atau FPD. Okay, TCD ni dia untuk analisis gas. Okay. Ni kalau ikutkan tadi saya cakap penggunaan gas tu bergantung kepada detektor yang digunakan. Contoh kita gunakan TCD, kita akan gunakan carrier gas seperti helium, nitrogen dengan argon. Okay. Kalau kita gunakan FID, recommendation carrier gas ialah helium dan nitrogen. Kat sini biasanya kita akan gunakan helium lah. So untuk fuel gas, makeup gas, kita boleh gunakan hydrogen, air dengan nitrogen. So dekat sini apabila sampel tu dipisahkan, so dia akan pergi kepada detector. Detector ini akan buat pembakaran dan mengeluarkan ion-ion. So ion-ion ini akan di-detect lah pada collector ini. So dia akan mengeluarkan signal dalam bentuk chromatogram. Okay. Ini adalah chromatogram yang kita dapat setelah analisa siap. So basically untuk GC ini dia akan depends pada berat molekul tersebut. So mana lebih ringan dia akan keluar dahulu, yang mana berat dia akan keluar kemudian. Untuk data yang kita perolehi biasanya dalam bentuk area lah. So dekat sini kita akan boleh compare sampel dengan standard menerusi area tersebut. Okay. Saya tunjuk mungkin secara ringkas lah kot. Gas chromatography, GC, is a method of separating mixtures
The first peak is methanol, the more volatile component. Its retention time, that is the time taken for it to pass through the column, is about 1 minute. The second peak, with a retention time of about 1.5 minutes, is the less volatile methyl benzene. Its peak has a larger area, showing that there is more of it in the mixture. The computer calculates accurate retention times and peak areas. The area under each peak is proportional to the amount of each component. The computer calculates this. This instrument is used for undergraduate practical sessions, and samples are run singly as and when each student is ready. In this alternative instrument, the gas chromatograph is on the left, and the detector is a mass spectrometer, which runs the mass spectrum of each component as it comes out of the column. This can be particularly useful when analysing an unknown mixture, as the mass spectrum can help to identify each component. The combined technique is called gas chromatography mass spectrometry, GCMS. This GCMS instrument has an auto changer for the samples. Many samples can be loaded up and run automatically, perhaps overnight. So mungkin saya boleh buka quiz code. Okay. So untuk quiz kali ni boleh jawab pada ruangan chat. So soalan saya adalah apakah kompon yang boleh dianalisa menggunakan GC? Soalan yang ketiga. Apakah kompon yang boleh dianalisa menggunakan GC? Soalan yang Silakan peserta untuk menjawablah mana-mana soalan tu. Tulis dia di ruangan chat. Silakan Puan Tia soalan seterusnya. Okey. Soalan yang keempat ialah untuk splitless mode kita akan gunakan untuk tujuan apa? Soalan keempat ialah splitless mode digunakan untuk tujuan apa? Okay. Dah ada orang menjawab tu Puan Tia, mungkin boleh tengok. Kalau yang dah menang tu kita bagi sekali je menang ya. Nanti mana pula hadiah yang dapat. Okey, silakan Puan Tia memilih pemenangnya. Okay, kalau ikutkan Dr. Nawini sebelum ni dah menang. Okay, saya pilih Cik Elvina lah. Cik Elvina untuk jawapan nombor 3. Okey, tahniah Cik Elvina. Soalan yang keempat. Mana Keempat, splitless mode injection biasanya kita akan gunakan sebagai tujuan apa? Jawapan dah ada sebenarnya. Cik Sainul. Okey, Cik Sainul betul untuk jawapan nombor ke. Tahniah Cik Sainul. Jadi para pemenang hubungi Cik Nik ya. Di nombor telefon yang kita telah paparkan tadi. Tahniah pada pemenang. Okey, jadi kita akan masuk ke segmen ketiga daripada Puan Atia berkaitan dengan aplikasi ya. Jadi persilakan Puan Atia. Okay. Okay, pada kebiasaannya ada setengah-setengah pelajar atau pensyarah dia membeli standard yang dijual lah untuk tujuan analisa So apa sepatutnya yang kita buat dengan standard tu?
So kalau macam sampel, kita start dengan sampling, lepas tu kita akan buat sample prep, and then kita akan analyse lah. So untuk analyse, kita kena ada standard untuk dibandingkan bersama. So biasanya student kadang-kadang dia bawa, cuma dia tak tahu macam mana dia nak gunakan standard tersebut. So ini adalah video ringkas berkaitan dengan standard yang dibeli, apa yang kita perlu buat bagi standard tersebut. Depending on the storage conditions of reference standards, they may need to be sonicated before use. In today's ResTech tip, we're going to look at why you may need to sonicate your reference standards and how to do it. Let's start with the why. If your standard is stored at low temperature, it's possible some of the analytes will fall out of solution. This will impact your analyte concentration, leading to problems with your analysis. In this case, sonication will be necessary to help ensure all analytes are in solution before transferring and using your standard. To sonicate, first check that the sonicator is free from mineral buildup. Next, ensure there is enough deionized water in the bath. The water level may depend on your lab's procedures and equipment. Now place the ampule into the sonicator and set it to run for 10 to 15 minutes. The sonication process does generate heat, which can increase pressure within the ampule. We recommend that you allow the reference standard to cool to room temperature and to open the ampule with the hood to avoid potential splashing. Itu adalah cara untuk kita gunakan standard. Okay. Bila kita buka tu, biasanya kita hendaklah pegang standard tu secara side by side lah, sebab ada setengah-setengah standard tu dia punya viscosity mungkin terlalu kalau yang likat tu mungkin lambat lah menitik. Kalau yang terlalu senang menitik tu, so kita akan lost kita punya standard tu. So kalau boleh kena pegang dengan betul dan kita menggunakan tips micropipette tu yang sesuai dengan volume ampule tersebut. So untuk standard dengan sample preparation, biasanya kita akan sama ada kita boleh buat dilution standard tersebut. Jika terlalu concentrated, kita hendaklah dilute lah. Ataupun kalau contoh kalau kita run CFID, dia agak robust, dia boleh run mungkin secara direct lah. Okay, dan kita perlukan unknown sample. So kedua-duanya akan dibandingkan antara satu sama lain. Okay, bila kita beli standard, contoh yang ni adalah standard hydrocarbon. So dekat sertifikat yang didatangi bersama dengan standard tu, dia ada beberapa maklumat penting. Yang pertama ialah mungkin kita boleh lihat pada storage condition. So dekat sini dia tulis refrigerate. So kita hendaklah simpan di dalam peti sejuk. Jangan pula kita letak dekat room temperature. Mungkin dia akan degrade kita punya standard tu. So dekat COA tu juga dia akan listkan apa analyte yang ada. Lepas tu dia ada beberapa info penting yang biasa kita akan gunakan ialah analytical value. Dekat sini sebab kita akan key in dekat software GC lah. Okay. Information yang penting juga mungkin kita boleh refer pada chromatogram yang diberikan. Tapi ada setengah-setengah sertifikat ni dia tidak memaparkan chromatogram. Dia cuma tulis analyte dengan analytical value saja. Okay, seandainya biasanya GC akan letak jugalah information kolom apa yang dia pakai semasa analisa ini dijalankan, panjang kolom, ID dengan thickness. So dekat sini kadang-kadang mungkin kita boleh tiru parameter ni sekiranya kolom yang kita gunakan adalah sama dengan kolom yang tertera pada set. Okay. Jika kita menggunakan kolom yang berbeza,
dia punya susunan analyte tu mungkin akan berbeza. Okay, yang ni boleh kita nampak dekat inlet itu adalah injector port punya temperature. Yang 40 degree ni semua ni ialah set pada oven temperature. Yang pada final temperature oven kita set 320. So kita kena set detector tu tinggi daripada final temperature. Kita tak boleh set detector tu kat sini contoh 320, kita set detector 300, tak boleh. So dia tidak membenarkan, biasa sistem tu tidak membenarkan kita set lebih rendah. Okay. Ni adalah contoh chromatogram yang pernah di run dekat Makbar Pusat. So saya menggunakan C5 hingga C12. Tapi chromatogram yang saya dapat ni tak cukup lah sebab saya set initial temperature untuk oven tu agak tinggi. So komponen yang dua awal ni dah termasuk pada solvent. Peak yang paling besar ialah peak solvent. So peak yang kecil-kecil ni adalah analyte. Ya. So untuk warna peak yang berwarna hitam ni, ini adalah sampel saya. So katakan apa yang saya dapat ni ialah saya mengandaikan yang plus kali warna pink ni adalah C12. So sampel saya mengandungi C12, C11 dengan C10. So sampel saya tak ada yang depan-depan ni. So bila kita generate report, basically untuk model Shimadzu, dia akan mengeluarkan report sedemikian rupa lah. So kita akan ada sampel information bila kita run, tapi sampel information ni kita boleh buanglah mana-mana info yang tidak penting. Dan biasanya kita akan refer pada chromatogram dan peak table. Dekat peak table ni dia ada maklumat analyte tersebut, retention time, area dan concentration. Concentration yang saya gunakan ini saya perolehi daripada set tersebut 2000. Okay. Dan saya run juga sampel. So bila kita analyze, setelah kita integrate, kita akan dapat apa yang terkandung dalam sampel tersebut. So secara automatik kita boleh generate secara automatik dia punya concentration yang ada pada sampel tersebut. So kadang-kadang sebelum ni kita menggunakan formula mungkin concentration bersamaan dengan area. So kita akan compare concentration area sample dan concentration area standard. Sebab kita tahu nilaian concentration yang kita inject pada standard tersebut dan berapa area yang akan naik untuk signal tersebut. So untuk concentration ni kadang-kadang kita memang tak tahulah untuk unknown. So kita base pada area. So kita akan buat perkadaran menggunakan standard yang ada. Okay, application untuk GC ni kita boleh buat penentuan secara kualitatif dan kuantitatif. Okay. Untuk kualitatif kita cuma bandingkan sama ada contoh sampel saya ada ke tak ada bahan tersebut. Saya tak nak tahu berkaitan dengan berapa amount dia. So itu adalah kualitatif. Kalau untuk kuantitatif, saya nak tahu berapa amount yang ada dalam sampel tersebut. Okay. Contoh untuk kualitatif, kita boleh buat perbandingan secara direct. So untuk kedua kita menggunakan retention index. So kita akan run paraffin sebagai standard. So kita akan compare
target komponen kita ni berdasarkan retention yang ada. Next ialah menggunakan quantitative analysis. Kita nak tahu berapa banyak sampel tersebut di dalam bahan tersebut. Okay. Yang pertama, mode pertama kita boleh menggunakan area percentage method. So kat sini apabila kita inject, kita dapat 4 peak. So 4 peak ni kita akan totalkan dia dan komponen A ni akan dibahagikan dengan total area. So kita akan dapat dia punya percent area. So basically untuk quantitative analysis ni kita boleh gunakan sekiranya kita tiada standard untuk dibandingkan. Untuk mode kedua bagi quantitative analysis, cara ini adalah sama dengan area percentage method sebelum ni. Cuma kita akan buat perkadaran secara nisbah. Okay. Yang ni kita akan kita perlukan setiap standard tersebut kita akan tahu dia punya concentration. Seperti contoh kita nisbahkan contoh concentration 500 ppm nisbahnya 1. Kalau 1000 nisbahnya 2. Kalau 1500 nisbahnya 3. So apabila kita inject kita punya unknown, kita bahagikan nisbah yang sama dengan standard tersebut. So nilaian nisbah tu kita akan totalkan bersama dan kita akan dapat dia punya corrected area percentage. Yang ni quantitative analysis yang ketiga ialah yang selalu biasa digunakan ialah secara external standard. Okay, kalau ikutkan dekat sini kita boleh tengoklah biasa ada student-student dia akan prepare standard, dia beli standard, dia prepare standard. Mungkin dia boleh buat single standard ataupun multiple standard. So untuk contoh multiple tu mungkin dia buat 10, 20, 30, 40 ppm. Okay, ataupun mungkin ada yang direct inject daripada stock solution tu. So bila kita inject, contohnya dia buat single saja, okay, daripada stock solution tu dia akan inject, dia prepare solution tu 100 ppm. Bila dia inject dapat yang warna hijau, peak area count ialah 1000 dan dia inject kemudiannya ialah unknown tersebut. So unknown tersebut dia akan menunjukkan komponen A pada retention yang sama. So contohnya 700. So kita akan buat perkadaran lah menggunakan calibration curve tersebut. Kadang-kadang ada sampel dia mempunyai masalah sample variation. Setiap sampel tu dia mempunyai variasi-variasi tertentu. So untuk mengatasi variasi tersebut, kita gunakan kaedah internal standard. Tapi untuk internal standard, kita memerlukan tambahan standard lain lah. Okay. Sebab internal standard ni akan dimasukkan ke dalam unknown sampel dan kita masukkan juga ke dalam stock solution kita. Kalau external kita ada 2, kalau internal kita akan prepare 3. Yang pertama unknown, yang kedua stock solution, yang ketiga internal standard. Okay. Saya bagi contoh untuk internal standard ni adalah C9. C11 contoh C11. Yang ni adalah C12. So bila kita run stock solution, dia akan naik 2 peak lah. Satu internal standard dan satu lagi standard. So dekat sini akan ada dia punya peak area. So apabila kita run juga unknown, dia akan keluar juga peak internal standard sedemikian. So untuk yang ni
kita akan buat calibration curve. So kita akan buat perkadaran secara curve ni lah. So kita akan dapat value concentration seperti ini. Pengiraan adalah seperti di bawah. Okay. Yang seterusnya quantitative analysis, kita menggunakan standard addition. Yang ni apabila berlaku sample matrix. Okay. Agak sukar untuk menangani masalah sampel yang matrixnya dia akan interfere sampel tersebut. So kita akan gunakan standard addition. So kita akan run unknown dan kita akan run standard ni. So standard akan ditambah ke dalam semua unknown ni. So unknown ni akan dicampur dengan sama volume. So untuk standard ni dia ada variasi lah. Contoh yang ni 10, yang ketiga 20, yang keempat 40. So apabila peak yang kita dapat tu, kita akan menggunakan kaedah calibration curve untuk mengetahui concentration unknown tersebut. Ini adalah application ringkasan lah. So untuk external standard yang biasa kita gunakan, internal standard digunakan apabila terdapat sample variability. Standard addition kita gunakan sekiranya ada terdapat interference effect. So itu saja daripada saya. Yes. Okay, Okey, macam ni ya. Puan Atia dah selesai ke? Puan Atia dah selesai ke? Sorry saya unmute. Okay, dah selesai ke? Okay, dah selesai. Ya? Okey, dah selesai. Sebelum pada tu, sebenarnya kita ada lagi satu soalan kuis. Okay, soalan kuis yang akan diberikan oleh Puan Atia. Mungkin Puan Atia boleh kemuka dulu soalan kuis. Dan selepas ini kita ada satu soalan je untuk audience. Satu atau dua soalan daripada audience kita buka. Dan selepas pada itu, sebelum kita selesai program hari ini, kita akan bergambar dahulu dan kita mohon nanti semua peserta buka video masing-masing untuk kita bergambar. Tapi kita bagi laluan dulu untuk soalan kuis. Okay, soalan kuis terakhir ya, Puan Atia. Okay. Susah ni kau. Silakan. Senang je. So, apakah cara untuk kita setting kolom oven tersebut? Apakah cara untuk kita setting kolom oven semasa analisa? Okay, kalau ada yang tahu mungkin boleh jawab pada ruangan chat. Ada dua cara saja untuk kolom oven ni. Okay, dah ada hint tu jawapan dia. Sena tak ada jawab dah. Bagi dapat hadiah dah tadi. Sena dah tak dapat jawab. Cara untuk setting ataupun cara untuk optimize sesuatu analisa pada kolom oven tu. Ada jawab standard curve calibration. Okay, Cik Azhari.
Okey, Cik Azhari Muda disiarkan sebagai pemenang. Terima kasih kerana Okey. menjawab. Tahniah Cik Azhari Muda. Dapat hadiah yang paling bernilai lah agaknya. Jadi mohon tutup hadiah dengan Cik Nik ya. Okey, jadi sebelum saya buka satu sesi soalan kepada audiens, izinkan saya tanya satu soalan kepada Puan Atiyah. Okey, saya ingin bertanya tentang inovasi baru di dalam teknologi gas kromatografi ni. Mana saya pernah diperkenalkan tentang di fast gas kromatografi. Apakah yang membezakan antara GC biasa dan fast GC? Adakah UMT beli fast GC? Okay, Silakan. apa yang saya tahu berkaitan dengan fast GC, sebab kita dekat UMT tu memang tak adalah fast GC. Yang kita ada ialah conventional GC yang biasa saja. Untuk zaman teknologi sekarang, untuk fast GC ni yang apa yang saya tahu, dia manipulate beberapa parameter untuk menjadikan sesuatu analisa tu lebih laju. Ada parameter yang dia ubah seperti tu dia pendekkan, lepas tu dia punya cirinya ialah peralatan baru lah kot. Okay, terima kasih kepada Dr. Nazif yang bertanya. Sebenarnya memang perancangan Mamat Berpusat ataupun PPS sendiri di bawah RMK 12 banyak perancangan peralatan yang hendak diberi lah. Okay, tapi kita pun sedang memohon dan belum lagi menerima kelulusan daripada pihak KPT. Tapi apa yang penting, kita sangat mengalu-alukan cadangan daripada researcher untuk kita membeli peralatan-peralatan yang bersesuaian dengan research yang hendak dijalankan. Kita sangat mengalu-alukan cadangan. Sebab kita yang penting apa yang ada di PPPL ataupun di UMT ni menepati keperluan researcher masing-masing. Okay? Dan kita tidak mahu beli alat yang penggunaannya hanya satu kelompok researcher sahaja dan tidak menyeluruh kepada researcher yang lain. Jadi kita akan take note lah apa yang Dr. Nazif beritahu tadi. InsyaAllah kita akan cuba. Secara umumnya, Cik Asrul, secara umumnya researcher kita perlukan LCMS dengan high resolution mass spec untuk publication yang high impact publication. Tapi masalahnya dari segi itulah, dari segi maintenance dan juga sensitivity instrument sendiri itulah kan. Kita faham. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, kalau ada satu lagi soalan terakhir. Sebab kita dah sampai pada pukul 9.45 dan kita akan ada sesi bergambar lepas pada ni. Ada dekat ruangan chat. Okey, satu soalan terakhir. Okey, untuk soalan Cik Zainul, kapilari kolom yang ada di PPPL tu kita memang ada banyaklah bilik. Cumanya dia depends pada berapa banyak penggunaan dia. Saya rasa kadang-kadang untuk pengalaman saya sendiri, kolom yang diguna pakai di PPPL tu kadang-kadang kita tahan sampai 2 tahun secara penggunaan secara kerap lah. Cuma ada juga sesetengah, mungkin kita terlepas pandang juga, sampel yang diinjek pada kolom tersebut mungkin tidak bersesuaian, ataupun mungkin ada student ni kadang-kadang dia tidak tahu penggunaan solvent yang sesuai, ataupun mungkin dia semasa extraction tu masih ada contoh air. So bila dia injek sampel yang berserta dengan air tu, dia akan cepat merosakkan kolom lah. Kadang-kadang mungkin kolom tu kita baru pakai, bila dia injek macam tu akan cepat rosak. So, kalau katakan untuk ada juga macam pelajar-pelajar dia memohon untuk menggunakan kolom sendiri. Mungkin kadang-kadang dari pihak saya sendiri, kalau kita tak ada
banyak booking daripada pengguna, kita boleh tukar kolom tersebut. Tapi kalau kita punya jadual untuk penggunaan GC tersebut padat dengan beberapa student, penukaran kolom ni tidak digalakkan sebab kita semasa tukar tu kita memerlukan ferrule. So cost ferrule tu agak mahal lah. So, sebab dia apabila kita pasang, dia akan pecah. So bila kita buang tu, kita dah tak boleh guna ferrule tu. So kos-kos penukaran kolom tu dia akan melibatkan macam consumable yang kecil-kecil lah. So yang tu akan meningkatkan kos operasi makmal bagi analisa GC tersebut. Okay, terima kasih. Ada lagi ke jawapannya, Puan Hatia? Macam tak ada. Tak ada dah. Okey. Okeylah. Saya rasa. Cik Azwal, Ya, saya. saya Tengku Zainal. Saya nak tanya, bolehkah penganjur kongsikan rakaman video ni kepada peserta? Boleh. InsyaAllah. Okey, InsyaAllah. message Kita akan kongsikan peserta. Mungkin kita letak dalam YouTube juga ya, Rustia. Ya, sebab apa ni, dalam salah satu subjek ada berkenaan dengan apa ni, instrumen dalam analisis makanan. So that means salah satunya adalah gas kromatografi. So dia ianya berguna untuk ditonton oleh pelajar-pelajar juga. Okay. Terima kasih Cik Azwar. Ya, alhamdulillah. Kita akan buat insya-Allah. Okey, Tahniah, jadi tahniah. Terima kasih Doktor. Okey, jadi kita berakhirlah sesi buah bicara kita pada hari ini, Teknologi Informasi Maklumat siri 1. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri-siri akan datang dan dijangkakan ramai lagi bakat-bakat yang kita akan ketengahkan lah untuk kita perlihatkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Di akhir kata saya, berkongsilah bakat dan kemerahan anda, semoga ianya bermanfaat kepada semua. Dan kepakaran ataupun kemerahan itu hanya akan hadir jika kita sendiri yang melaksanakan dengan penuh minat. InsyaAllah. Okay, jadi saya mohon supaya semua peserta buka kamera, kita ambil gambar sebagai kenang-kenangan sebelum kita berjumpa lagi pada siri akan datang. Okey, silakan. Berjumpa warga UMT. Lama jumpa sini-sini. Macam-macam no, dapat hadiah no. Jangan tertuntut. Okey, Rustia, boleh ambil gambar. Saya selama tak muka video je. Kita ada 129 orang peserta ya tadi. Dah. Mesti dah selesai ke? Tuan-puan yang belum buka tu boleh buka dulu. Okay, Rustia dah selesai ke? Okey, dah. Okey, Rustia dah selesai ke bergambar? Center. Sedang gambar semua. Sini dah selesai ke ambil gambar? Dah settle. Settle dah Okey, dah settle. Okay, dah selesai. Terima kasih semua. Jaga diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk next tu nanti kita akan tengok presentation daripada Encik Nasir untuk SEM Okay, nanti tunggu kita punya iklan untuk next session webinar yang kedua. Okay, terima kasih.